veteran tentera yang telah bangkitkan masalah yang begitu lama, niaga kecil, pemandu taksi yang telah ada beberapa pertemuan dengan saya. Kita nak ukur pembangunan negara ini bukan dari angka-angka statistik, bukan dari angka pembangunan, pelaburan. Banyak mana pun kita temberang tentang pembangunan, kita nak ukur pembangunan itu dari segi keselesaan rakyat di bawah. Jadi di antara apa yang disebut oleh Perdana Menteri, Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan dan Menteri-Menteri dengan kenyataan di bawah ini berbeza. Masalah dibangkitkan oleh pesawah bukan baru. Saya dah kena hafal tiap kali parlimen, Syekh Mahfuz, Azman, Mingkai tak ada cerita lain. Dia kena ulang kenyataan itu kerana ada yang sebelah sana tu dia peka, tak apa dengar. Jadi dia kena ulang terus, menekankan kerana kita ni wakil rakyat yang di bawah. Jadi saya ambil kesempatan juga, selain daripada ucap terima kasih saudara, terima kasih kepada wakil-wakil rakyat saudara. Tiap sidang parlimen, tiap perbahasan belanjawan, ahli-ahli parlimen kita tak pernah tinggal masalah rakyat. Jadi jangan kadang-kadang kita lupa. Jadi itu saya nak sebut yang pertama. Jadi isu-isu dibangkitkan termasuk terkait dengan Bernas. Faru Razi beritahu dia nafas dulu, cuba bawa perubahan, sangkut ya. Yang begitu juga tentang veteran tentera, bukan saja yang bekas tentera, katalah yang Padang Serai, rupanya dia bekas tentera. Saya tak bekas tentera pun saya sebut juga soal veteran ni, minta Perdana Menteri pertimbangkan. Dia sebenarnya bukanlah makna mesti setuju suatu patut, bawa perbincangan ya. Sekurang-kurangnya Surah Mak Sabu bila dia tahu masalah ini, dia bagi dulu one off. Tetapi kita mestilah ambil tindakan susulan, kemudian bincang. Kalau tak boleh bagi pension, macam mana sagu hati ke apa yang tetap, supaya orang ini ada khidmat pertahankan negara tak disia-siakan. Kita kena ingat masa dia masuk dulu di zaman konfrontasi umpamanya, bila negara diserang, atau sebelum tu ancaman komunis, lepas itu konfrontasi, lepas itu nak jaga perbatasan, kita serah. Yang kita tahu nikmati kebebasan, yaitu kita tahu nikmati kebebasan, keamanan. Kita lupa bahawa untuk capai keamanan dan kebebasan ada usaha yang ditekankan tadi. Nak tunjuk pada saudara ya, soal ini tak boleh dibangkitkan oleh ahli parlimen kita atau ahli Dewan Undangan Negeri kalau mereka tak bergelumang di peringkat bawah ya. Jadi sebab tu saya ambil kesempatan supaya jangan ada kekeliruan. Kita bukan mewakili parti orang-orang besar, parti kek besar. Tahu parti kek besar? Ya. Satu corong hadui untuk rakyat, yang ni mereka pentekedah, mereka seorang mereka dengan keluarga mereka ya. Tetapi kalau umpamanya orang macam Tuan Azman, Mahfuz tak turun ke sawah, dia tak boleh bangkitkan atau tak dengar memorandum. Pandai macam mana pun kita kena dengar dan faham. Dan saya sebab itu saya tak mau ada kekeliruan, seolah-olah benda ini tak dilakukan. Kalau ada orang bagi pandangan begitu, dia tak pernah dengar perbahasan di parlimen ya. Atau dia dengar hanya propaganda UMNO dan Barisan Nasional. Kalau dia dengar hujah yang dibawa oleh kita, bukan saya sebagai ketua pembangkang, sebagai saya dan ketua pembangkang selalu bagi cara umum, sebut veteran 2 minit, pesawah 2 minit, yang lain ini pahlawan-pahlawan gergasi kita lah yang hentak untuk memberi penjelasan satu persatu ya. Macam kita cakap tadi soal peniaga kecil ni, saya saja suruh dia membawa ini. Harga hari ini berapa? Saya jarang beli. Tak beli yang mahal kan? Ya, saya tunjuk ni, dia pun tak beli yang ni mahal. Tak beli dalam plastik tu aja. Nah, saya bawa ni sebab orang tak mampu lagi dah. Baik, tapi kita ekspor kelapa sawit yang untung
besar bilion-bilion ringgit. Kita nak makan sendiri hasil tanaman kita tak boleh. Indonesia haramkan ekspor kelapa sawit sebab menjejaskan masyarakat kerana kos sara hidup yang tinggi, menjejaskan taraf kehidupan mereka. Saya tak cadang haramkan. Beberapa tahun yang lalu bila kita bercakap soal harga kelapa sawit yang tinggi, minyak kelapa sawit tinggi, saya cadangkan kepada kerajaan, kamu ni wakil syarikat besar ke wakil rakyat di bawah? Yang kita cadang, kalau untung syarikat tu 2 bilion ringgit setahun, ada yang 3 bilion ringgit setahun, harga naik, dia untung 4 bilion ringgit setahun. Tak bolehkah hadkan 10% mesti jual dalam negara dengan harga yang terkawal. Maknanya untung dia dalam negara kecil, tapi 80% untung besar. Kita dah cadangkan. Jadi orang yang kata tak ada cadangan spesifik itu orang yang tak pernah dengar pandangan dan suara kita. Kita dah kebuka pada kerajaan. Syarikat besar, kalau pengadaan kecil ada 1 ekar, untung RM2,000 sebulan ataupun RM10,000 sebulan, kita tak cukai pun tak apa. Yang ni yang untung bilion ringgit setahun, berbilion ringgit setahun, bagilah 5% ke 10%, kira tengok keperluan negara dan hadkan, tak boleh ekspor. 10% mesti jual dalam negara. Tapi kerajaan tak mampu buat sebab dia mewakili syarikat toke-toke besar, dia tak peduli masalah rakyat. Ini contoh tentang kelapa sawit. Banyak lagi hal-hal yang sama yang kita sebut. Bila dasar kerajaan itu memihak kepada satu pihak. Sekarang ni kalau kalangan pesawah, petani, pekebun, semua naik harga. Lain pada soal makan. Dia nak marah kepada peniaga-peniaga kecil pun tak bersabarlah. Dia nak cari makan. Tak ada peniaga kecil ni yang untung, ya, untung begitu tinggi. Dia kebanyakannya itu boleh sekadar hidup, ya. Jadi oleh demikian kita kena timbang bagaimana nak kurangkan masalah kos yang meningkat. Saya katakan yang pertama macam kelapa sawit, keberanian kerajaan memihak kepada rakyat, memberi keuntungan kepada syarikat. Okey, syarikat harus untung, tetapi tanggungjawab dia tengok keadaan 5% atau 10% dijual dalam negara dengan kadar yang cukup terkawal. Tidak rugi tapi tidak untung melambung-lambung. Syarikat-syarikat ni kalau dalam keadaan rugi, kerajaan bantu. Tengok kes Sapura yang kita debat baru ini. Walaupun debat itu Datuk Seri Najib menang, dia kata. Yang tak tengok kata dia menang lah. Sapura syarikat bila dia untung bilion-bilion ringgit, dia tak ada siapa kisah. Dia ambil untung, senang lenang semua. Beli kapal terbang, beli kapal mewah. Bahkan masa rugi pun gaji dia berapa? RM200,000 satu hari. Baik. Lah ni bila rugi, dia suruh kerajaan ambil alih. Siapa bayar? Kita bayar. Datuk Seri Najib kata tak bayar. Duit daripada langit. Tak bayar, tapi dia kata ambil duit Petronas. Duit Petronas tu Najib, cerdik sikit lah. Duit Petronas tu duit syarikat kerajaan. Syarikat kerajaan rakyat punya lah. Ya, pasal apa Petronas duit tak bantu pekebun ni peniaga kecil? Masa yang rugi, pasal tak bantu? Kenapa tak guna duit Petronas bantu pesawat? Kenapa tak guna duit Petronas bantu veteran? Pasal apa
duit Petronas ni nak diguna untuk bantu syarikat besar, syarikat-syarikat orang kaya. Kerana dia kata, oh ada 10,000 pekerja. Saya kata, peniaga kecil ni ratus ribu. Pesawah seluruh Malaysia ni berapa? Mahfuz tahu lah, 300,000. Ya, 300,000 keluarga kan? Keluarga 300,000 keluarga. Jadi 300,000 keluarga tu tak ada masalah, tak payah bantu. Yang kena bantu ni syarikat-syarikat besar. Masa yang kita rugi 2016, allowance dia 10 juta. Ya. Ini yang kita gaduh. Saya tak rasa kesal. Saya bercakap mewakili rakyat. Saya tidak bercakap mengelit tauke. Yang besar, yang kaya nak bantu kita tak ada. Sebab tu kita buat jamuan tani je. Tak ada sponsor. Tak ada sponsor. Makan macam kedah macam tu juga lah. Sedap macam tu juga kan? Ya. Ini kalau kita nak jadi orang politik, nak senang, saya sokong lah. Dia akan bantu. Mingkai pilihan raya tak ada problem, Alostar dia bantunya. Nah, macam mana? Syarikat kelapa sawit pun tak mau bantu kita. Sebab kita kata ambil 5% daripada dia. Sapura pun tak mau bantu kita. Serba Dinamik pun tak mau akan bantu. Jadi semua yang syarikat kaya puluh bilion tak nak bantu. Tetapi kita harap yang bantu siapa? Peniaga kecil. Betul kan ni? Betul. Inilah yang mana yang hari ini saya terima kasih ahli parlimen ramai, ahli Dewan Undangan Negeri pun ramai, pimpinan politik pun ada. Tapi kesempatan mereka dengar dan anggap ini sebagai keutamaan. Buka saja sidang parlimen, buka saja Dewan Undangan Negeri, kita gegar parlimen habis-habisan sehingga masalah rakyat dibela. Dan ini termasuk ke kerajaan negeri. Saya nak beritahu kerajaan negeri besar, turun sikit, tengok dan dengar masalah yang disebut oleh kakak tadi. Apa dia? Dalam keadaan orang susah, harga barang naik, kos sara hidup naik, janganlah naik harga sewa. Dia naik ke bawah ni sewa? Naik. Tapi PAH dia kan PAH naik. Oh, PAH pun naik lesen tu. Oh, tak PAH lah, aku fail lah. Tu Mahfuz nasihat lah kawan-kawan hang dulu. Orang tengah susah, janganlah naik. Ya. Saya pun pernah Menteri Kewangan 8 tahun. Masa syarikat kaya, kita cukai, kita naik cukai. Masa syarikat tengah susah, tak kira lah syarikat Melayu ke China ke India ke, syarikat besar ke kecil, tengah dia susah, jangan ganggu dia. Jadi maknanya, dan kita kerajaan kena jimat dan pekit. Ini jimat apa? Menteri 70 lebih, duta-duta khas, penasihat lagi. Perdana Menteri tak kerti apa, kena ada penasihat dalam semua bidang. Inilah pertama kali dalam sejarah paling banyak penasihat Perdana Menteri, paling ramai menteri, paling ramai penasihat, gaji paling tinggi, paling ramai duta khas. Kerana Perdana Menteri tak boleh fungsi tanpa peranan mereka ini. Tapi harga barang lagi naik, masalah ekonomi lagi runcit, keadaan ekonomi politik pun lebih tegang. Bila ada masalah, dia kata ni masalah Cina, bangkitlah masalah, timbul ketegangan di antara kaum Melayu, Cina, India. Padahal kita tahu dalam negara ini kalau kita nak maju, kita mesti angkat martabat rakyat. Sebab tu saya kata ada dua beza dia. Ada orang kata ini kerajaan Melayu Islam, kedaulatan Melayu. Saya kata tak boleh lari daripada kenyataan sejarah tentang kedudukan bahasa dan agama dan raja-raja dan hak keistimewaan. Tetapi yang mendaulatkan negara itu ialah kedaulatan rakyat.
Dan rakyat ini termasuk semua kaum Melayu, Cina, India yang boleh berpakat bersama dengan Sabah dan Sarawak untuk angkat martabat negara kita. Ini saya nak sampaikan. Yang hantar memo, saya akan pastikan ahli di parlimen kita juga teliti sama. Dan saya seperti bertanggungjawab, saya sebagai ketua pembangkang akan bawa juga kepada Perdana Menteri Ismail Sabri supaya bagi perhatian dalam hal ini. Dia bagi tak bagi saya tak kisah, tapi sampai parlimen kita akan bawa isu yang dia bangkitkan. Apa dia hari ini? Peniaga kecil, veteran tentera, pesawat, pemandu taksi. Itu di antara isu-isu yang tentu kita terpaksa bangkitkan. Tapi merentas semua ini adalah masalah kos sara hidup, harga barang yang naik yang mencekam hidup rakyat. Kalau kita tengok harga kelapa sawit ni saja, malu kita. Indonesia berani sampai sekat ekspor, walaupun sementara, untuk menjaga kepentingan rakyat. Negara kita tak berani ambil apa tindakan, termasuk cadangan kita yang kecil bagi syarikat yang untung lebih 1 bilion ringgit setahun, itu berikan kadar kecil untuk penjualan dalam negara supaya tidak membebankan rakyat. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih atas kesudian semua yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi, lawan tetap, lawan sampai, membujur lalu melintang.